Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati. Hasil daripada perisikan politik dan maklumat sulit yang telah saya lakukan beberapa bulan yang lalu sehingga saat ini. Apakah benar Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan Rakyat akan menceraikan DAP dan Amanah talak 3 kerana kedua-dua parti politik tersebut kantoi untuk menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, Badan Perisikan Politik Diraja dan pemain-pemain politik utama di dalam negara Malaysia yang menonton video eksklusif Jufazli Syih Ahmad ini, saya ingin ingatkan kepada anda semua, Anwar Ibrahim telah mengetahui bagaimana DAP dan Amanah itu memang ada agenda politik udang di sebalik batu. Sejak sebelum Pakatan Harapan tumbang 24 Februari 2020. Saya kira diketahui oleh Anwar Ibrahim, Amanah dan DAP tidak bersungguh-sungguh untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sejak hujung tahun 2020. Pada awalnya Anwar Ibrahim ingatkan Amanah dan DAP itu adalah sahabat sejati. Pada awalnya Anwar Ibrahim ingatkan perkahwinan antara PKR, DAP dan Amanah itu bahagia. Dan saya ingin nyatakan kepada seluruh rakyat Malaysia, perkahwinan antara Anwar Ibrahim, Lim Kit Siam, Mat Sabu, PKR, DAP dan Amanah sudah tidak bahagia dan boleh diibaratkan retak menanti belah, nyawa di hujung tanduk. Maka anda semua jangan pernah terkejut jika Pakatan Harapan itu dibubarkan tidak lama lagi. Anda semua jangan pernah terkejut jika Anwar Ibrahim dan PKR mengisytiharkan keluar daripada Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam kem Anwar Ibrahim telah membocorkan usaha politik Anwar Ibrahim untuk membuat kerjasama dan tawaran politik dengan parti-parti lawan Pakatan Harapan di dalam sistem politik Malaysia. Anwar Ibrahim dan kem Anwar Ibrahim mengakui bahawa dia berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti apa yang telah saya bongkarkan beberapa hari yang lalu. Malah Anwar Ibrahim telah mendedahkan dia juga berjumpa dengan Hadi Awang dan PAS, berjumpa dengan Zaid Hamidi dan UMNO, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin UMNO kecuali Najib Razak. Anwar Ibrahim dan kem Anwar Ibrahim mengakui mereka berjumpa dengan Abdul Taib Mahmud, dengan Abang Johari dan Parti Gabungan Sarawak. Kenapa Anwar Ibrahim tiba-tiba secara terbuka melakukan perkara ini dan mengumumkan perkara ini? Kerana Anwar Ibrahim sudah tidak percaya dengan DAP dan Amanah, tuan-tuan dan puan-puan. Pendirian politik Anwar Ibrahim itu, kalau anda perasan, sama dan serupa dengan pendirian politik Tan Sri Muhyiddin Yassin, Zaid Hamidi, Najib Razak, Hadi Awang,
UMNO, BN PAS dan Bersatu. Mereka semua mempunyai pendirian politik yang sama. Mereka menolak Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri semula di Putrajaya. Kenapa Anwar Ibrahim melakukan semua ini? Ya, memang benar pentafsiran politik anda semua. Anwar Ibrahim sedang merisi Tan Sri Muhyiddin Yassin, Zaid Hamidi, Hadi Awang, termasuk Azmin Ali di dalam Perikatan Nasional untuk menjalinkan hubungan politik di peringkat fasa awal. Dan secara prospek, Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan Rakyat memang mempunyai minat untuk mempunyai pakatan politik baru bagi menghadapi PRU 15 akan datang. Saya sebagai penganalisis politik bebas, sama ada anda semua percaya ataupun tidak, saya memang menjalankan tugas dan tanggungjawab saya sebagai penganalisis politik yang mempunyai kepakaran mengkaji sistem kepimpinan politik Malaysia. Dan saya memang mencari maklumat secara metod perisikan politik. Saya mendapatkan maklumat di pihak kerajaan maupun di pihak pembangkang, dan perisikan maklumat dan perisikan politik ini adalah berkredibiliti tinggi. Sebelum ini ramai menyatakan bahawa analisis saya tidak tepat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan pembaca berita. Saya adalah penganalisis politik bebas. Setiap fakta dan maklumat perisikan politik yang saya analisis itu adalah analisis politik. Ia bukan berita politik. Pemberita-pemberita di dalam TV nasional tidak menganalisis fakta dan tidak memperdebatkan apa-apa fakta dalam percaturan politik Malaysia. Itu adalah berita. Dan ini adalah platform yang tidak ada tapisan. TV-TV nasional, dia banyak tapisan. Dan saya menggunakan platform ini sebagai pencerahan politik. Maka analisis politik ini bukan dinilai sama ada benar ataupun tidak. Tetapi analisis politik ini adalah untuk kita memahami bagaimana politik Malaysia hari ini beroperasi. Anda percaya ataupun tidak, itu bukan tujuan analisis dalam korpus ilmu sains politik. Selagi saya menyampaikan fakta yang valid dan akhirnya terbukti hari ini, Anwar Ibrahim dan Kem Anwar Ibrahim di dalam PKR mengakui mereka sedang menyebarluaskan rangkaian politik mereka. Dan ini secara prospek apabila Anwar Ibrahim tahu titik kelemahan dalam percaturan politiknya ialah selagi dia bergabung dengan DAP dan Amanah, dia tidak akan menjadi Perdana Menteri. Maka Anwar Ibrahim mengetahui selain daripada faktor Tun Dr. Mahathir, dia semakin sedar bahawa dia perlu bekerjasama dengan Perikatan Nasional dan institusi Raja-Raja Melayu untuk mendapat apa yang dia mahukan di dalam politik Malaysia. Tetapi halangan baru itu kekal ada kepada Anwar Ibrahim.
Dan saya ingin tegaskan, saya tidak berpihak dengan mana-mana ahli politik dan parti politik. Saya hanya membuat pentafsiran dan analisis politik. Secara prinsipnya, saya memang menghormati kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu. Parti politik dan ahli politik itu pergi dan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi institusi Raja-Raja Melayu itu kekal masyhur kuasanya di Istana Negara Kuala Lumpur. Maka saya mengharapkan anda semua faham bahawa analisis politik tentang perpecahan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan ini adalah satu bentuk proses semula jadi dalam dinamika politik Malaysia. Pemerhati-pemerhati politik Malaysia dan pencatur politik Malaysia perlu memahami bahawa percaturan kuasa politik itu tidak statik. Apa maksud tidak statik? Maksudnya ia mudah berubah-ubah. Ia tidak akan kekal begitu sahaja. Sebab itu strategi-strategi politik, pemain-pemain politik itu seringkali berubah-ubah. Pakatan politik mereka seringkali berubah-ubah. Siapa yang mempunyai pemikiran strategi percaturan kuasa yang sempit tidak layak untuk menjadi pencatur dan pemain politik. Pemikiran kita perlu terbuka. Kerana percaturan kuasa itu juga adalah di lapangan yang sangat luas. Macam-macam boleh berlaku dan macam-macam boleh berubah. Kawan dan lawan dalam politik itu tidak kekal. Tetapi dalam politik Malaysia, di dalam konteks politik Malaysia, Tun Dr. Mahathir paling bermasalah. Kerana Tun Dr. Mahathir cuba menghancurkan semua pihak pemain politik dan pencatur politik di dalam negara Malaysia ini. Dan sebab itu pengakhiran Tun Dr. Mahathir sebegitu rupa. Kerana dia merasakan dialah yang paling hebat. Mana-mana pencatur politik dan ahli-ahli pemain politik yang merasakan mereka paling hebat, maka orang itu dan kumpulan itu akan hancur buat selama-lamanya. Kerana untuk mencatur kuasa, secara bersendirian tidak boleh melakukannya, tuan-tuan dan puan-puan. Ia memerlukan pelbagai rangkaian kerjasama politik. Dan Anwar Ibrahim menyedari perkara itu. Dia gagal mencapai misi politiknya bersama DAP dan Amanah, maka sudah tiba masanya untuk beliau move on untuk membentuk satu rangkaian pakatan politik baharu untuk berhadapan dengan PRU 15 dan PRU 16 bagi mengekalkan legasi politiknya buat selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, sama ada anda semua bersetuju ataupun tidak, percaya ataupun tidak, saya Jufazli Syekh Ahmad, graduan master dalam bidang sains politik, graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, sebagai penganalisis politik bebas dan penyelidik bebas. Saya hanya membuat pentafsiran dan analisis politik secara objektif dan rasional berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti percaturan politik. Maka saya kira Perikatan Nasional perlu berasa lega dan gembira kerana akhirnya DAP dan Amanah di dalam Pakatan Harapan dilihat sebagai musuh dan ancaman kepada Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan Rakyat. Maka saya kira ini adalah masa yang terbaik untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, Zaid Hamidi, Najib Razak Hadi Awang, UMNO BMPAS bersatu bersama gabungan Parti Sarawak di bawah kepimpinan Abang Johari dan Taib Mahmud untuk bersedia melihat perpecahan Pakatan Harapan
yang memberi advantage kepada Perikatan Nasional pada PRU 15 akan datang. Ia terpulang kepada tangan-tangan gaib politik Malaysia dan Raja-Raja Melayu bersama Perikatan Nasional untuk menerima Anwar Ibrahim dan PKR secara terbuka ataupun tidak mahu menerima. Tapi saya ingin tegaskan, Anwar Ibrahim dan PKR adalah senjata terakhir untuk menghancurkan agenda politik Tun Dr. Mahathir dan Parti Roket yang merencana untuk menghapuskan kedaulatan institusi Raja-Raja Melayu. Sekian, terima kasih.